So kita baca doa yang Asmaul Husna ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk wa adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a khuzni wa dhahaba hammi wa ghammi wa an taqdiya hajati. وحاجاتنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Pertama sekali tentulah kita ucapkan juga terima kasih kepada seluruh tim pengurusan Masjid Al-Khairiyah yang menyediakan ruang yang selesa kepada kita untuk beriktikaf, untuk kita sama-sama menunaikan ibadat, berzikir, bertadarus, dan kita dalam sebuah halaqah ilmu ini. Seterusnya semualah hadirin hadirat yang hadir sama-sama untuk kita berada dalam taman syurga seperti yang disebut oleh Nabi SAW. Tak lupa juga pada mungkin rakan-rakan kita yang bersama melalui platform FB Masjid Al-Khairiyah. Semoga kita semua dalam rahmat, berkat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang berada pada bulan yang terbaik dan hari-hari, saat, waktu yang terbaik ini. Dan kita harapkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kian kita bertambah umur pastinya dan kian bertambah baik kita, sebab kita lebih tua berbanding semalam kita kan.
Jadi hari ini kita lebih baik sepatutnya berbanding semalam. Khairun nas, kata Nabi, man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik, manusia terbaik ialah orang yang makin panjang umurnya, maka baik pula amalannya. Itulah harapan kita semua, insya-Allah. Baik, dalam kesempatan masa kita pada hari ini, ya, dalam kesempatan saya masih lagi bercadang untuk berbincang tentang Ramadan. Kan? Mungkin ada baiknya pada saya lah, sebab Ramadan ni bukan disebut-sebut, disiap-siap hanya di permulaan, tetapi nak mengekalkan momentum sampailah ke penghujung Ramadan. Itu adalah satu persoalan yang memang memerlukan kepada kita daya sumber, ya, dan daya sumber terbaik adalah hidayah. Dan hidayah Allah ada di dalam ilmu. Jadi kalau macam tu, saya memanglah bercadang. Kita memang sedang membincangkan daripada suratul Mulk. Memang saya sangat-sangat nak cerita tentang apabila Allah menceritakan tentang langit Allah, yang bagaimana Allah kolaborasikan 7 petala tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendapati tidak ada renggang, dan kemudian barulah yang kedua Allah memberitahu tidak ada retak. So memang kita nak cerita kerana di sana ada rahsia untuk kita sendiri dalam kehidupan. Namun sebab di bulan Ramadan ni, kali kedua ni, saya bercadang untuk kita sambung sedikit yang kita bincang dulu. Boleh ke? Boleh ke? Cikgu yang tak datang dulu pun kata boleh, tentulah yang lain boleh, insya-Allah. Cikgu kawan lama tak jumpa. Sihat ya? Allah Akbar. Cikgu kita sibuk-sibuk pun datang juga kan. Baik, doalah cikgu, insya-Allah kebaikan. Tu Haji lama saya tak jumpa, pada Allah ya. Ya. Oh, masya-Allah. Yang lain alhamdulillah setakat ni saya rasa adalah ya. Cuma kawan saya menunggu tempat biasa dah tak ada dah. Dia tak tunggu sebab ramai orang tak darus agaknya kan. Jadi tak manis pula duduk-duduk sembang orang lain tak darus kan. Jadi saya dah tahu dah. Saya terpaksa parking tempat lain corner sebab nak cari. Kalau saya boleh naik poni sebenarnya. Ya. Oh, yalah. Orang tak darus kan. Tak apa. Okey, baik. Jadi itulah cikgu lebih kurang nak cerita sikit cikgu perkembangan semasa supaya cikgu tak terputus sangat ya. Ada yang baru datang dengan kita, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ajar Salina, nasihat yang saya nampak beberapa lagi lah yang biasanya adalah macam memang kursi dia orang ni tak boleh, orang lain tak boleh duduk ni. Dah booking. Istighfar kan. Baik, pada minggu sudah kita berbincang tentang apa teras utama, siapa masih ingat? Masya-Allah, tentang kalimat taqwa. Alhamdulillah. Kalimah taqwa. Okey, sebab ayat 183 suratul Baqarah dia ialah tentang proses. Dia adalah tentang proses. Haji Rahim, boleh pakai? Boleh. Baik. Amal ni tak. Perintah yang kita laksanakan apa dia? Namanya as-siyam. Dan pada minggu sudah juga saya ceritakan beza kata ulama di antara kalimah qaul dan siyam. Masya-Allah, memang best lah.
Saya riak. Ingat kan? Baik. Kita di sini kutiba alaikumus siyam kama kutiba alaikum. So kita yang tu kita tak kita bagi tahu bahawa siam oleh kerana dia adalah kutiba ataupun furiḍah. Maka kerana difardukan itulah kalimat tersebut menggunakan kalimat siyam. Dan kita menyebutkan tentang apa dia? Tattaqun, ya. Dan kita terjemahkan sebagai apa? Baik. Ini lebih kurang yang sudah. Di sini kita kata dosa, ya. Tattaqun adalah sebenarnya ini adalah fi'il mudhari'. Ta adalah fa'il, kamu orang yang melakukan perbuatan takwa. Jadi siyam adalah perbuatan takwa yang trigger perbuatan takwa. Ya, siyam adalah satu perintah yang apabila kita lakukan maka dia akan menjadikan kita. Dan di sini tidak ada dalam kalimat, maka yang tidak ada dalam kalimat disebut sebagai mahzuf. Di dalam bahasa Arab apabila tidak ada tetapi kita tahu, maka itu disebut sebagai mahzuf. Sebab apabila ini perbuatan mesti ada yang membuat disebut fa'il. Dan kerana perbuatan tersebut adalah mutaaddi, perbuatan yang melampau, maka pada ketika itu mesti ada yang kena buat. Sedangkan dalam ayat ini tidak ada perkataan pun yang kena buat. So apakah yang kita tak nampak tersebut? Dia adalah dzunub. Apa dzunub? Dosa. Jadi kerana sebab makna sebenar perbuatan takwa ialah dari kalimah wiqayah. Kalau kita bersilat kan, kalau kita bersilat saya kena pandang yang tali pinggang kulit di belah sanalah, insya-Allah, ya. Jadi wiqayah ni ialah macam saya buat sekarang. Apa ni? Tak perbuat bergaya. Tengok ada nak bergaya. Kalau tak nak tanya perempuan dia fikir gaya je, tudung dia macam ni. Tak, saya tanya lelaki. Apa dia? Menepis, menghindari. Sebab takwa bermakna hindar. Takwa daripada kalimah wiqayah, waqa, yuqi, wiqayatan, itu kalimah takwa. Jadi la'allakum tattaqun, semoga-moga kamu. Kita dalam sikit lagi. Kita takwa kadang-kadang kuat sangat ke? Dah, jangan ambil hati. Tengok muslimah ni kan baik. Cakap tu terang, kuat sangat ke tak? Betul ya? Okey. Jadi apa makna takwa tadi? Okey, memang betul lah. Okey, alhamdulillah, ya. Sebab kadang-kadang dia kata okey, tapi bila tanya balik tak dapat pun. Mata-mata okey nak jaga hati saya. Jadi betul lah. So mana wiqayah? Hindar. La'allakum tattaqun, semoga kamu membuat perbuatan menghindar. Jadi sebab itu mesti ada apa yang kita hindar. Kita hindar daripada dosa. So maknanya hebatnya perbuatan puasa yang Allah wajibkan kepada kita, sebab dia trigger
kepada perbuatan-perbuatan menghindar daripada dosa. Menghindar daripada dosa. Sebab itulah bila hindar, pertama sekali, okey, sekarang okey, dapat tak yang ni? Okey, apa maksud tatakun? Perbuatan menghindar daripada dosa. So, okey, ni yang pertama sekali ya. Dia ranking yang kita hindar. Ya. Dan bila sebut kita hindar ini bermaksud apa dia? Kita jauh, itu makna hindar. Tapi kita dah buat, kita diampun, dan kita minta bukan sekadar diampun, dihapus. Terima kasih. Ingat ya, ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama apa? Dijauh. Kemudian ampun. 3 adalah hapus. So dosa ni, bila kita kata tatakun adalah tak jauh daripada dosa, minta diampunkan dosa, dan minta dihapuskan dosa. Itu makna bila kita bercakap soal dosa. Sebab kita nak supaya kita itu terhindar. Ya, terhindar. Apa maksud terhindar? Adalah terjauh, terampun, terhapus. Okay. Kerana daripada dunub, ya, daripada dosa ini sebenar-benarnya ada dalam lagi makna dia. Ya, ada dalam lagi. Apa yang lebih dalam yang kita nak hindar di sebalik dosa? Di sebalik dosa. Ya. Nak menghindar daripada kemurkaan Allah. Kemurkaan. Apa? Setulis Melayu ya, murka. So maknanya sebenarnya kita cakap kita nak menghindarkan daripada dosa, tetapi sebenarnya kita nak menghindar daripada murka. Siapa? Allah. Jadi takwa ni ialah perbuatan untuk menghindarkan kemurkaan Allah. Dan natijahnya adalah hindar daripada neraka, ya. Sebab tunuk itu dosalah, sini dosalah ya. Dan dosa yang kita nak hindar adalah murka yang kita nak hindar akhir daripada neraka. So ini kita punya matlamat, ini objektif kita dapat. Maknanya kita akan dapat terhindar daripada murka Allah, maka sebagai natijah Allah berikan kita jauh daripada, terhindar daripada neraka. Jadi inilah matlamat hidup kita sebenarnya. Matlamat hidup kita adalah supaya kita terhindar. Berapapun tahun umur kita yang Allah bagi untuk hidup di atas muka bumi adalah untuk menghindar diri daripada neraka, daripada murka, daripada dosa, dengan cara dijauhkan, dengan cara diampunkan, dengan cara dihapuskan dosa-dosa kita. Okey? Ini yang ada di sebalik penerangan ayat 183. Baca pendek je, tetapi kefahamannya yang apabila kita sampai rasa, kita akan rasa Masya Allah, kita nak lalui seluruh 30 hari ini dengan perkara ini. Dan saya sebutkan kenapa kita highlightkan dosa, sebab kenapa kita highlightkan dosa? Macam saya dah ulang balik ni, kenapa sekarang kita masuk dalam kelas? Sebab tak bagi clear macam ni ya. Bagi clear. Saya nak dihapuskan dosa, dijauhkan dosa, diampunkan dosa. Ya, kenapa kita tadarus? So maknanya
Yang mahzuf itu, yang tak ada dalam perkataan tapi mata hati kita kena nampak. Ya, saya ulang lagi, al-dhunub tak ada, al-ghadab tak ada, an-nar tak ada. Tetapi saat kita menyebut la'allakum tattaqun, benda tersebut kena besar. Kena besar. Maknanya kena cakap, ya Allah, kenapa aku tadarus hari ini? Sebab aku nak diampunkan dosa aku, ya Allah. Kenapa aku tarawih? Nak diampun dosa oleh Allah. Buatlah aku pun, aku sedekah untuk diampun dosa oleh Allah. Kenapa saya sebut dulu? Kenapa Allah menyusun sebegini? Sebab kita akan buat banyak kebaikan. Betul kan? Bulan Ramadan kita akan banyak kebaikan. Lebih lagi pastinya, Nabi sendiri adalah seorang pemurah, tetapi bila sampai bulan Ramadan jadi lebih pemurah minar rihil mursalah, ataupun karihil mursalah, seperti ribut yang sangat kencang. Maknanya bulan biasa, bila bulan Ramadan dia punya amalan berlipat kali ganda. Baca Quran, malaikat Jibril datang. Bukan sekadar Nabi baca pada orang ramai, tetapi dilipatkan dengan Jibril datang dan Nabi bertalaqi, bertadarus dengan Jibril. Ya, sebab itulah Imam Syafi'i pada hari-hari biasa dia akan khatam sehari sekali khatam Al-Quran, dan di bulan Ramadan 2 kali khatam. Macam kita lah kan. Sebab tak apa dengar tadi ingat kan, alhamdulillah sama ada murid Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i satu juzuk rupanya. Dan bukan satu juzuk, satu Quran satu hari. Maknanya biasa Imam Syafi'i bulan biasa, maknanya habis 30 hari 30 kali khatam Al-Quran. Ya, baik. Dan oleh kerana kita banyak buat amalan, kita nak amalan kita ni apa? Sebab ingat, amal jaga-jaga dia boleh jadi 2. Yang pertama disebut apa? Okay, amalan. So kita katakan di sini, kita letak kat sini amal. So puasa membentuk amal. Okay, amal. Banyak amal. Banyak amal. Jadi oleh kerana banyak amal, maka amal itu boleh jadi 2. Apa yang pertama? Jauh pula lah dia punya. Boleh nampak ke yang sini? Nampak? Nampak? Nampak ya? Orang baik ni tak nampak pun cakap nampak kan? Sebab takut nanti saya kecil hati kan? Cakap je, tak nampak. Tuan cek pun nampak? Oh, memang okey ya. So amal yang kita buat, kita kena cermat, hati-hati. Sebab amal kita boleh jadi 2. Apa yang pertama? Cahaya. Dan satu lagi, merdu. So bila kita puasa di bulan Ramadan dan kita beramal, tujuannya untuk takwa, kerana menjauhkan daripada, menghindarkan kita daripada dosa. Tetapi ingat, amal kita ada 2 nasibnya. Amal kita ada 2 nasibnya. Sama ada dia menjadi makbul ataupun mardu. Ya. Sebab itulah saya rasa masjid kita pun imam baca doa ni selalu. Ketika habis tarawih, imam akan baca Allahumma ja'alna fi hadhihi lailatis syahrish syarifati mubarakati minas su'ada'i maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami pada malam yang mulia penuh berkat ini
golongkan kami dari golongan su'ada. Siapa su'ada? Orang-orang yang untung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang bertuah. Siapakah orang yang beruntung, bahagia dan bertuah itu? Makbulin, makbul. Amalnya diterima oleh Allah. Kita mengaji hari ini, kita duduk dalam kelas, solid sampai kepada Allah, disimpan di sisi Allah. Kita tadarus tadi, solid di sisi Allah. Namun kena ingat, imam baca satu lagi doa, wala taj'alna Allahumma minal ashqiya'i mardudin. Janganlah ya Allah Kau jadikan kami pada malam yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini minal ashqiya. Apa makna ashqiya? Orang-orang yang celaka. Jadi ada orang beramal tetapi celaka, orang yang rugi. Siapa dia? Mardud. Jadi sebab tu kita kena hati-hati bila kita beramal. Jangan hanya amal, jangan baca Quran, jangan hanya tahajud, tetapi kena fikir adakah amal ini makbul ataupun mardud. Sebab ini ialah tentang amal, bukan tentang orang tak puasa, bukan tentang orang tak amal. Ini tak masuk book. Kita tak cerita. Kan? Jadi sebab tu masya-Allah, apa makna makbul? Diterima. Mana amal kita itu kita dah buat, tetapi diterima itu adalah Allah punya kehendak. Ya. Jadi sebab tu bila kita beramal, jangan hanya fokus pada amal, tetapi pada makbulnya amal. Dan kita tak nak, pastinya kita tak nak. Saya yakin kita tak nak, betul tak? Kita tak nak. Wahai Allah, kami tak nak. Setelah dulu kami, masa jahiliah dulu kami tak puasa. Puasa alhamdulillah, tapi puasa juga, tapi memang sekadar tak makan, sekadar memang kan. Tapi tak ada nak mengaji, tak ada nak tarawih pun nak cepat-cepat. Kami tak ada, tak buat amal pun dulu. Tetapi sekarang setelah engkau ajak kami dalam kelompok kami berhijrah ini, tuk-tuk tiba-tiba kami buat amal pun amal tak terima. Kalau dulu tak ada amal, sekarang tak diterima, dua-duanya kosong. Maka sebab itu semua yang saya katakan, maka kita akan cermat sangat-sangat. Cermat sangat-sangat dalam amal, sebab benda yang paling sensitif ialah benda yang kita persembahkan kepada Allah. Sebab Allah adalah yang tertinggi. Ya. Baik. Jadi sekarang ni bagaimana supaya kita nak, sebab ingat pada amal ada kemuliaan. Ingat juga, pada amal letak dalam bracket. Dia ada, setiap amal ada kemuliaan, karamah, mulia. Tolong sedar, saya letak dalam bracket. Apa maksud dia? Apa maksudnya dalam amal ada kemuliaan? Bila kita beramal, kita akan kelihatan mulia. Bila kita baca Quran, kita akan mulia, kelihatan mulia pada orang. Oh, hebat. Oh, hebat. Hebat Haji. Kelihatan. Bila kita kelihatan dan kita tidak cermat, kita suka lihatkan kemuliaan itu. Namanya riya. Kita tak suka kalau kita baca Quran tapi orang tak tahu. Kita tak letak dalam orangnya acknowledge. Jadilah sum'ah. Buatlah sampai orang tahu macam caranya. Ikhtiar. Supaya orang dah sampai orang tahu. Dan caranya
Caranya biasanya benda baik ni syaitan yang jaganya syaitan baik. Syaitan bukan syaitan baik. Syaitan jaga orang baik, dia tak sama dengan syaitan orang jaga orang jahat. Sehingga ada istilah syaitan putih, syaitanul abyad. Syaitan putih ni sangat takut berbanding syaitan hitam. Istilah saja. Istilah. Dia bukannya dia putih sebab dia pakai produk putih. Tak ada kena-mengena. Tetapi nak ceritanya, dia sangat cermat memasukkan unsur rasa riak itu sampai kita tak rasa bahawa bersalah untuk riak. Sebab syaitan dia cukup pandai give a reason. Jadi kita ni kan nak jegah-jegah orang pun kan saja tekan tiba-tiba jegah je kan. Mesti orang buat sesuatu, dalam kepala kita ada reason baru kita buat sesuatu. Ya, seorang anak nak derhaka pada mak bukan senang, tapi dia create reason. Patutlah aku cakap kat mak aku macam ni. Kan? Nampak? Dia bukan saja-saja kita angkat suara kita pada mak kita. Tak. Kita create reason. Kita bukan saja-saja tak peduli kat mak kita. Kita create reason. Sibuk segala macam. Mak kita dalam kubur, kita tak pernah doakan pun. Dia create reason. Oh, fokus kat sini, fokus kat sini, fokus kat sini. Kita lupa kat sini. Dia create. Maka begitulah juga kalau benda yang zahir, ya, dia create reason pada benda-benda yang sifatnya riak, ujub, sum'ah, sampai takabur, dia create reason. Dia create reason. Ya. Jadi ini yang menakutkan. Nak selamat daripada tipu daya paling halus tersebut. Sebab tu guru kepada Imam Malik berkata, aku dapati dalam hidup ini paling susah adalah untuk ikhlas. Kita tak rasa pun, okey lah, ikhlas lah. Tak, nanti kita cubalah. You all Tuhan ke? Oh Allah, nak cover kita tu supaya kita tak bersungguh untuk ikhlas. Sebab kita hanya fokus pada amal, bukan makbul. Dan kita tak takut pun amal jadi mardud. Ingat, pada amal ada mulia, pada baca Quran ada mulia. Sebab tu kita nak mantau kita baca Quran. Kadang-kadang live 24 jam tadarus, kita tunjuk muka kita tu. Tengok, ada live, tak ada live. Respon hajar, terima kasih. Bulan Ramadan ni lah masanya. Okey, baca ni. Nah, Masya Allah, diwajarkan benda tersebut, ya. Tahajud juga kemuliaan. Baik, persoalannya adalah bagaimana. Sekarang ni kita dah tahu, rupanya amal kena makbul, tapi bagaimana nak dimakbul? Bagaimana nak makbul? Bagaimana nak ikhlas? Dalam tengok di whiteboard. Bagaimana? Baik, kat situ pentingnya maf'ul mahzuf. Satu penting saya katakan tadi, kena cakap aku mengaji kerana aku nak diampunkan dosa. Sebab melihat dosa kita menjadi sebab kita itu menjaga amal kita. Kenapa kita tahajud? Saya nak diampunkan dosa saya. Dosa saya banyak. Barulah dia tak rasa nak cerita ke orang. Kenapa kita tadarus? Berapa juzuk kita kaji? 1 juzuk. Berapa kalimat? Berapa huruf? Huruf yang saya baca sikit berbanding dosa saya. Jadi saya baca tadarus tadi tu sebab saya nak diampunkan dosa saya. Gamak kita nak cerita ke orang? Tak, sebab dosa. Saya baca tu sebab dosa saya sendiri. Dosa saya terlalu banyak. Sebab itulah kena highlight dosa kita. Selamat amal kita. Highlight dosa kita, selamat amal kita. Kalau kita tak highlight, dia akan pergi bracket itu menjadi utama, amal jadi bracket. Nak mencari kemuliaan, bracketnya amal. Sebab kata ada amal, orang tak nampak pula kita mulia. Dia boleh berubah.
okey ke? Macam okey je. Tak okey. Tadi Rahim pun setuju dengan saya. Dia tak okey je. Dia kata, okey ke tak? Jadi sebab itu semua yang dikasih lain, pada setiap masa terutama di bulan Ramadan, kena nampak dosa kita. Sebab itulah Nabi kata, dikatakan bahawa Nabi kata, sebab hadis ini diperbahaskan, maka Ramadan ini awsatuhu maghfirah. Ramadan ini pertengahan. Pertengahan tu kan kat 15 dah. Maknanya bila kita dah nampak rahmat Allah, lepas nampak rahmat Allah, yang kita akan nampak adalah keampunan Allah, keampunan Allah, keampunan Allah, keampunan Allah. Semuanya tentang keampunan. Sebab hapus dosa, ampun dosa, jauh dosa bermaksud keampunan, keampunan, keampunan. Ya, lawan murka redha, lawan neraka adalah syurga. Ya, kat sini adalah keampunan. So, kita punya di sini adalah keampunan. Ya, keampunan. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran, apa yang Nabi kata dia dapat? Diampun dosa dia. Nampak tak? Sebab Nabi nak highlight dosa. Nabi tak kata masuk syurga apa benda. Sebab itu adalah kemudian, itu adalah objektif. Matlamat utamanya adalah keampunan. Sebab tattaqun bermaksud adalah untuk daripada dosa supaya mendapat keampunan. Baik. Semua yang saya kasih, saya dah cerita pada minggu sudah juga. Kerana itulah kan, hatta pada malam Lailatul Qadar, Sayyidina Aisyah tanya Nabi, kalau aku bertemu dengan malam lain disebut malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, apa aku kena buat? Nabi suruh buat apa? Moreh. Sorry. Alaikum bi moreh. Banyak kalam moreh. Yang kata, tapi baca doa. Apa doa tu? Apa doa tu? Tolong saya nak dengar. Apa doa tu? Apa doa itu? Allahumma innaka afwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni dia dah level sini dah. Dia bukan dosa ampun lagi, bukan jauh lagi, tetapi vanish, delete. Sebab afwun bermaksud sebab ghafrun bermaksud file, letak kat tepi. Jangan ambil kes ni. Kan kata dalam mahkamah, kes bawa, pendakwa kata tak boleh. File ni ada dah? Ada dah? Mungkin nanti cukup dia punya beberapa evidence naik balik. Tetapi afwun adalah file tu pi bakar. File si pesalah ni pi bakar. Maka pada malam Al-Qadar kita minta yang paling tinggi daripada keampunan adalah dihapuskan langsung dosa. Tentang apa? Tentang apa? Tentang dosa. Maknanya supaya pada malam Al-Qadar nampak dosa kita. Sebab malam Al-Qadar adalah malam 1000 kemuliaan. Sebab nanti kita akan rasa kemuliaan kerana kita dapat pada malam tersebut. Jadi sebab itu tak hairan. Saya dah cerita minggu sudah kan? Pagi-pagi esoknya mula cerita apa? Malam tadi, mulalah. Malam tadi tak sejuk, tak panas, ya. Nampak sangat tenang. Masya Allah. Itu nak cerita apa tu sebenarnya? Nak cerita orang yang dengar tu, oh, Haji malam tadi memang tahajud lah. Sebab tu dapat nampak semua keadaan. Maknanya malam Al-Qadar pun dia mardud. Cuba bayang. Pada malam Al-Qadar yang cukup susah nak jumpa, tetapi dia ashqiya, dia jadi orang-orang yang celaka. Cuba bayang, nak ke? Masya Allah, kami tak nak, wahai Allah. Jadi Nabi ajar pada Sayyidina Aisyah. Saya ulang, adakah maksud
Bila Sayyidatina Aisyah, maknanya sepanjang-panjang Allah innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Sembahyang Isyak pun tak, sebab Nabi kan suruh baca innaka afuwwun. Ya, tahajud tak payah tahajud, kan mulai tak payah, baca Quran tak payah, innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, baca sampai pagi. Dah. Tetapi kamu bangunkan amal untuk tujuan dihapuskan dosa, bukan lagi diampun dan dijauh, tetapi kita dihapuskan dosa. Kerana apa? Sebab nak bagi selamat. Sebab kita tahu, wahai Allah, 1000 tahun ini dosa aku tak tahu berapa juta tahun. Sebenarnya dosa kita, sebab Nabi Adam tu satu salah je tak boleh masuk syurga, keluar daripada syurga. Kita tu tuan, nak tanya jujur lah ya, kita memang sempat buat satu salah je kan, sepanjang daripada balik sampai hari ni. Sekampus 10 ya, satu je dosa kita kan, satu je salah kan. Tuk kita rasa bahawa kita ni yakin, confident bahawa kita akan masuk syurga. Bukan 1, bukan 10, bukan 100. Cuma kita lupa, kita dilupakan ya, kita dilupakan tentang dosa. Adzambu la yufna wa dayyan. Memori kita suka untuk deletekan dia. Adzambu la yufna, dosa tak binasa. Yang binasa dalam memori kita, dalam simpanan kita, fail kita dah tak ada dah tentang dia, tetapi dia masih ada. Baik, saya dah taubat. Siapa yang pasti bahawa taubat kita tu dah diterima? Maka sebab itu kita terus meminta ampun pada Allah, terus minta ampun pada Allah. Jangan lepaskan peluang. Saya cakap ni bukan pada tuan-tuan, sejujurnya saya cakap pada diri saya sendiri ya. Jangan kita rasa dosa dia dulu kita pernah tak solat dulu satu waktu, dah Allah ampun. Dah, cukup satu dosa saja asbab boleh seorang untuk masuk dalam neraka Allah. Kalau bayang 2 dosa, kalau 3 dosa, cuba bayang semua yang dikasih. Jadi sebab tu bahawa Masya Allah, semua amal kita kena fokus bagi makbul dan nak supaya makbul dan jangan makbul. Sebab tu fokusnya adalah dosa. Kena fokus dosa. Kena sebut ya Allah. Sebab itulah yang dalam satu zikir kan, ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhan aku, kena buang dulu kemuliaan tu. Orang yang rasa bersalah, nak betul-betul dijujur bersalah, dia kena buang kemuliaan dia dulu. Sebab tu dia kena kata lastu lil firdausi ahla. Ya, saya petik ni dalam tafsir Azhar Buya Hamka. Dia kata ini adalah merupakan syair taubat Imam Syafi'i. Jadi saya sandarkan Buya Hamka sajalah ya. Lastu lil firdausi ahla. Sebab kita buang kemuliaan. Sebab kita bila dah tadarus, kita rasa mulia dah. Sedangkan sebelum ni dosa banyak. Dengan tahajud sikit setahun 2 ni, dia rasa dah macam okey dah ni. Dia dah okey dah ni, tak ada masalah dah. Sedangkan dosa berpuluh tahun, maksiat berpuluh tahun. Tapi 2-3 hari kita taubat, 2-3 hari yang kita taubat, kita punya standar, kita tak tahu standar Allah diterima atau tak. Maka sebab itulah mudah menjadi mulia. Sebab tu kadang-kadang kita berubah sikit, kita dah mula meremehkan orang-orang ya. Kita menerakakan orang-orang. Kenapa? Sebab kita rasa bahawa mulia telah menjadi di luar bracket amal dalam bracket. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, sebenarnya yang saya nak cerita dalam kereta tadi ialah ini dia punya ni. Sakainya okey ke? Macam tu lah kan. Sebab bila bercakap ketika puasa kena tanya time to time. Ada tak ada tak, ada jawapan tu ada lah. Kalau tak jawab tu memang tak ada lah tu jawapan kan. Yelah kan, orang puasa saya faham, perut lapar, malam tahajud. Jadi memang itulah sedia keadaannya kan. Bukan senang kan. Sebab itulah orang yang duduk di atas kursi biru itu adalah merupakan para mujahid kan. Mujahid. Dan mesti di kursi orang tak mujahid pun nampak sangat kan. Jadi betul mujahid kan. Kalau tak kuat memang. Tapi kan Syekh Qadir Jilani kata
Kalau kita dah tak larat tapi kita masih berada, itu juga merupakan pahala yang sangat besar. Maknanya worst case scenario adalah kalau kita tak larat tapi kita stay, itu masih baik berbanding kita tinggalkan majlis. Ya, sebab memang kadang-kadang nasib baik saya bercakap. Kalau saya pun mendengar kadang-kadang, Zul kat mana tadi? Oh ya, asyam, makna beza. Itu tadilah. Sekarang kat nak masuk mardud dah. Baik, Masya Allah. Tapi nasib baik bercakap kan? Jaga ada orang cakap, tuan, maka. Tapi masa saya belajar dulu, tuan guru kami, dia tertidur. Jadi masa tu paling best sekali. Masa dia baca kan, cepatnya ya. Sebab dia suruh kita baca kitab. Jadi bila dia tidur tu, time paling best sekali. Alhamdulillah. Siapa kena baca, Azul baca. Kita baca kitab, tengok dia tidur. Ya, best. Lepas tu, dia jaga je. Wa qala hadha. Oh, dah balik bawah dah. Alhamdulillah. Jadi kan, saya takut janganlah dia dah sebab dah tua kan. Kita ni tua sikit kan. Jadi janganlah macam tu sampai nanti dan siap makbul. Yang ni semua happy kan. Yeay, tu saya terbang kan. Sampai hati tengok. Baik, yang saya nak cerita ialah apakah amalnya. Sebab ayat ini adalah tentang proses. So kita tengok big picture dulu. So apa amalnya? Kita kata amal. Apa amalnya? Dulu kita dah bincang. Apa amalnya? Baik, kategorinya ya. Dua. Ya. Yang pertama disebut sebagai Siyam. Yang ini saya dah cerita pada tahun sudah lagi dah sebenarnya, dan betul saya tak nak cerita sangat. Tetapi kena alert, kena letak dalam 20 hari berbaki ni. Inilah dia bentuk amal yang saya kena buat. Amalnya adalah qiyam, siyam. Inilah amal saya. Jangan hanya siyam, tetapi mesti ada qiyam. Jangan hanya qiyam, tetapi mesti ada siyam. Allah, tunggu sangat tulisan saya. Siyam. Macam ni juga siyam. Jawi senang. Oh, okey. Okeylah. Pada sini yang Jawi tu Jawi qiyam. Oh, qiyam. Jadi sekarang, kita kata amal yang makbul bukan mardud. Apa amalnya? Kena balance antara siyam dan qiyam. Baik. Ini kategori ya. Ini bukan amalan, kategori amalan. Kategorinya siyam, kategorinya qiyam. So bila sebut kategori, kita boleh senaraikan banyak benda dan dia masuk dalam kategori tersebut. Jom kita cuba masukkan kategori. Apa contohnya? Apa kita buat di bulan Ramadan? Pertama sekali mestilah puasa. Lalu baca Quran, lepas tu minum air, kan? Baca Quran, lepas satu air minum air. Haji, kenapa? Bulan Ramadan kan kita membaca Al-Quran. Tak puasa dulu. Puasa. So, dia nampak masuk dalam puasa. Itu nombor satu kan? Baik, puasa dengan erti kata hukum tadi, maka itu paling asas. Itu siap. Kemudian barulah kita tambah apa lagi? Baca Quran. Siap ke qiyam? Siap. Baca Quran. Okey, saya definasikan. Sebab tu macam celaru kan. Saya ingatkan tahun sudahnya ingat. Sebab tu tak nak menerangkan sangat. Tadi macam nampak macam meyakinkan. Sebab tu saya pun terus pergi kepada apa kategori siyam? Siyam adalah satu bentuk ibadah, dan sebenarnya di sini adalah the pearl of Ramadan.
Mutiara berharganya pada siam, pada kategori siam. Apa itu siam? Siam adalah menahan. So, apa-apa ibadah yang sifatnya menahan itu kategori siam. Tahan. Macam sekarang nak makan tak? Contohnya kan, nak sebut syukur badak pun tak berani dah. Bulan puasa kan, nak makan kita pun tahan. Itu ibadah. Kita nak cakap tak elok, tahan. Itu ibadah. Orang tak nampak tu ibadah sebab dia tak keluar. Tetapi proses tahan itu ibadah. Rasa nak menyampah ke orang, no, tahan. Tahan rasa tersebut, itu ibadah dalam kategori siam. Rasa nak sangka buruk ke orang, sangka buruk, ya, sangkaan ini kebanyakannya kata Allah buruk dan dosa. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Kebanyakan daripada sangkamu adalah ithm, dosa. Kita rasa nak sangka, kita pun tahan. Itu adalah siam, itu adalah amal. Ya, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Yang ni jarang orang nak cerita. Yang ni jarang orang nak highlight. Sebab orang pergi terus pada qiyam, tapi orang tak pergi kepada siam. Okey, kita go yang zahir siam. Masih zahir lagi. Ketika kita berbuka puasa, di mana siamnya? Tak makan banyak. Wala tusyrifu. Jangan lebih, itu adalah siam. Sebab nak yang menjadikan lebih itu adalah kerana kita tak tahan di dalam. Kita tak tahan. Maka kita tak buat konsep, kita tak buat ibadah yang namanya siam. Akhirnya lepas. Akhirnya makan. Lepas tu esok cerita makanan bazar tu. Kalau tak beli tak ada isu. Kan? Okey. Nak tanya ke? Baik. Ini paling penting. Sebab tu di bulan Ramadan kita kena set, ya Allah, aku nak kena. Kata orang tak nak kata orang. Kita tahu kita kadang-kadang nak je terkata orang kan? Nak je terkata orang. Siap. Tak nak kata. Ya, sebab banyak yang sebab itulah Imam Al-Ghazali dia pecahkan puasa orang tu, puasa awam, ya, puasa khawasul khawas. Dia sebenarnya sejauh mana seseorang itu siap dalam dirinya. Ada orang tak makan tak minum saja, itu orang awam. Tapi yang lain dia tak jaga. Tak makan tak minum, ya, perkara membatalkan puasa itu dia jaga. Tetapi yang lain dia tak jaga. Cakap macam biasa, perangai macam biasa, kasar macam biasa, semuanya sama sahaja. Ini adalah orang yang puasa orang awam. Puasa orang khawas adalah orang yang jaga aqdaq jawarih, mata dia, telinga dia, tangan dia, kaki dia, ya, lidah dia, semuanya adalah itu orang yang dia menjaga di mata tak boleh tengok yang tak elok, telinga tak boleh dengar yang. Kalau orang nak cakap tak elok, kita putus. Okey, bye bye. Saya puasa. Itu puasa orang khawas. Tetapi khawasul khawas adalah orang yang lintasan hatinya dia jaga, lintasan hati dia. Benda-benda tak best dia dah buang, benda tak best dia buang. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali meletakkan bahawa kategori itu pada siam sebenarnya. Tetapi kita banyak go pada qiyam. Saya nak tarawih 20 rakaat tetapi tak siam ketika berbuka puasa. Larat ke 20 rakaat? Sebab tak siam ketika berpuasa. Siam tu menahan diri, bukannya puasa lagi tak. Tetapi ya Allah, segala makan, segala langshan, ya, dah beratur 2 jam tadi, Masya Allah, ya, sebab nak mengambil kelebihan di bulan Ramadan, ya, beratur berjam-jam. Dan kemudian kita makan sampai tak larat. Daripada 20 rakaat punya niat, tukar jadi nasib baik 8. Kalau ada ustaz cakap ni 2 rakaat, okey, 2 rakaat dah dia, Masya Allah. Masya Allah.
Sedangkan 20 rakaat tu adalah ijma' sahabat. Semua sahabat berijma' tentang 20. Sebab tu bila Sayyidina Umar panggil dan suruh, tak ada siapa bantah. Tak ada siapa mengingat belakangnya dia tak faham Nabi ke. Sayyidina Umar tak faham Nabi juga yang tak tahulah kalau kita lebih faham daripada Sayyidina Umar, kan? Tetapi sebab ada orang offer lebih rendah, bukan sebab memanglah kan bahasanya cantik lah kan, ikut Nabi. Tapi kalau betul ikut Nabi, satu rakaat Nabi berapa juzuk? Satu rakaat Nabi berapa juzuk? 6 juzuk. 6 juzuk satu rakaat pertama, dan rukuk sama panjang dengan juzuk yang dia baca. Kemudian sujud sama panjang dengan rukuk dia. Cuba bayang, hak tu tak nak pula cerita jumlah kita ikut Nabi. Hak jumlah tu yang kemudian ditekankan, dan kemudian dengan penuh bangganya meninggalkan orang sembahyang 20 rakaat, anak paling ikut Nabi. Kan? Sebenarnya nak cakap anak ikut nafsu je. Tapi taklah manis kan. Nak keluar tu macam tak tahu kan. Tak boleh je, kita taklah macam kata macam terlalu rigid. Tetapi bila menyatakan bahawa itu paling betul, maknanya kita ada something yang tak berkena lah sebenarnya. Okey, baik. Nak cerita tadi poinnya adalah hilang qiyam kita sebab tak siap kita. Belum lagi cerita tuan-tuan, kita baca Quran satu juzuk, sama-sama tadarus, lepas tu tutup Al-Quran, grup kita mengata orang. Tak sedar. Bukan dia dah jadi tabiat, be'at kan. Allah, pihak masjid dia tak tahulah. Tengok kan. Dah siap-siap. Dah mula dah tuan-tuan. Satu juzuk Al-Quran, qiyam. Sebab qiyam tu makna bangun kan. Dan kemudian dia lupa siap. Mengata, Masya Allah, entahlah. Tu ajar-ajar tahulah. Pagi pun, ajarlah kena, Masya Allah ya. Lepas tu, Haji Rahim pun kena, Masya Allah ya. Itulah ajar Haji Rahim tengok. Rambi cakap dia dengar ke tidak, tak tahu juga. Pakai spek separuh hitam, saya tak nampak mata dia ada ketam. Nampak mata je kerjanya. Kita tak sedar. Sebab benda tu macam syok. Sebab mengata orang tu syok. Kita kadang-kadang sakit. Sebab tu nak hilang kesakitan kata orang. Imam Al-Ghazali dia kata, kamu baca Quran satu juzuk, itu seperti makan, katalah satu macam kalau botol madu asli tu, dia memakan kan. Tetapi kita mengata orang sekali seperti mengambil satu camca racun, satu camat, satu sudu kecil racun. Agak-agaknya nanti berbuka test, tolong ya. Sebab saya tengok lagi ke Karak tu iklan racun durian apa. Dan tonton beli satu yang kecil tu. Jangan makan satu botol, tolong ambil satu camca je. Tapi ambil madu dulu, madu. Ambil satu camca racun. Mana yang lebih impact? Sebab tu tak ada. Sebab itulah antara dua yang dibangunkan, siap lebih diutamakan. Ya, tapi jangan pula tak payahlah kita ni duk nanti baca Quran, ngata orang tak baca Quran juga, ngata terus juga. Jangan pula macam tu ya. Okey, baik, semua yang dikasih sekalian. Saya sebenarnya sebab saya fikir benda ni saya dah ceritakan sebelum ini. Saya tak nak detail sangat, tetapi hari ini sebenarnya saya nak bawa apakah hasil daripada qiyam, apakah hasil daripada siam. Macam apakah dia punya apa dia punya pati. Macam kita ambil minyak zaitun tu, buah zaitun kita perah dia sampai pati minyak zaitun. Pati minyak zaitun. So, daripada semua qiyam itu kalau kita kompreskan, cold press dia tu, dia keluar minyak zaitun. Di sini kita kompreskan dia keluar minyak zaitun. So, kedua-dua ini ada benda yang keluar bila kita benar-benar melakukan dia. Dan kedua-dua ini adalah benda yang paling penting dalam hidup kita. Kenapa? Sebab saya buat doktor lain, qiyam melaksanakan apa yang Allah suruh. Itulah makna takwa. Siam meninggalkan apa yang Allah larang, itu adalah takwa. Ni sebab tu dia akan pergi kepada
dia akan pergi sama je. Dia go parallel. Dia go parallel. Dia akan pergi sama saja. Baik. Namun hari ini saya nak cerita dalam 10 minit ni. Sebab tak habis sampai minggu depan pula kan. Cepat je ya. Nak suruh balik lah tu, Masya Allah. Sampai dah tinggi ya. Allahu Akbar. Baik. Jadi semua yang dikatakan, jom kita cuba andaikan sekejap. Saya tak nak cakap seorang, tapi saya suka dengan suara-suara yang ada di sini. Bila kita kompreskan kategori qiyam, yang kita kata baca Quran, qiyamul lail, tahajud, sedekah, semua kita kompreskan, kita akan dapat satu parti. Bila kita kompreskan siyam, kita akan dapat siyam. Apa saja, tahan mulut, tahan mata, tahan, maka dia akan dapat satu lagi dia punya parti dia. Agak-agaknya, apakah parti bagi siyam? Apakah parti bagi qiyam? Cakap je supaya macam bila ada 2-3 orang bercakap tu, saya sedaplah sikit. Macam minat nak bersembang kan. Sebab orang kan dia tak minat bersembang, dia kita pun dah lama tak payahlah. Jadi tu je sebenarnya. Cikgu Haji Wan tak ada? Haji Wan sihat tak? Doakan Haji Wan sampai salam kami semua. Semua dah yang salam Haji Wan kan? Kalau saya cakap kawan-kawan yang salam, kawan-kawan tak pun. Apa lagi Haji? Apa tuan-tuan? Beri kurang yang terlintas dalam fikiran kita. Macam mana? Saya tak dengar. Mengeluh parking susah. Oh, mengeluh parking susah. Okey. Betul. Ya, macam ngata ke saya kan. Sebab tadi parking susah, Masya Allah, ni lah sahabat. Dia nak nasihat cara tu kan, cara hikmah kan. Jadi, ya Allah, itulah gunanya sahabat dalam hidup kan. Baik. Mengeluh parking susah. So, mengeluh. Elok tak elok? Tak elok. So apa kena buat? Siam. Tahan. So menahan daripada mengeluh, itulah dia siam. Masya Allah. InsyaAllah sahabatku, nanti saya ambil iktibar insyaAllah ya. Tapi tiba-tiba inilah kelebihan Khairiyah, Masya Allah. Dia orang hikmah ni, kalau saya tak berapa faham hikmah memang susah ya. Sebab tu saya agak cermat bercakap dengan jamaah Khairiyah, sebab bahasa-bahasa dia orang tu penuh hikmah. Jadi kalau saya tak faham orang, sebab hikmah ni kena macam kena fahami kan. Jadi isu pula kan. Ya. Baik, Masya Allah. Orang yang bertanggungjawab yang menyediakan parking dia rasa bersalah pula kan. Okey, tak payah cerita pasal parking dah. Tapi sebenarnya dah dekat dengan apa benda yang kita nak maksudkan daripada siam tadi. Sebenarnya intipati dia apa sebenarnya? Dah dekat dah tadi. Apa dia? Intipati pada siam adalah sabar. Cara orang hikmah macam itulah kan. Dia nak jawab tetapi Masya Allah ya. Orang Melayu sebab tu orang tua-tua kita dia berpantun dulu. Sebenarnya bukan nak pembayang tu, tetapi dia maksud tu kan. Jadi cerita parking dulu, rupanya nak jawab sabar. Rupanya ya, jadi kena siam. Dan siam itu intipatinya adalah sabar. Baik. Ya. Dan qiyam intipatinya adalah khusyuk.
Semua pelatihan dalam qiyam adalah untuk supaya terlahirnya khusyuk, dan semua pelatihan untuk siam supaya lahirnya sabar. So, yang kita perlukan dalam hidup, sebab apabila seseorang itu sabar, ya, nanti saya buat kat sini. Oh, okey. So kita sedang wirekan proses ni. Okey. Ni apa? Ya. Ni mata tolong tengok betul-betul. Adakah amal kat sini? Saya dah mula risau tadi, masya-Allah. So ini apa? Belum tulis. Cuba jawab macam tu kan. Ini doa amal. Saya pun dah risau. Amal ke kat sini? Oh gitu. Masya Allah. Okay. Amal tu kat sini. Dia akan melahirkan. Yalah, kadang-kadang dia bukan macam Fadli dia pandai susun cara-cara hierarki. Jadi nampak tu sekali tu faham kan. InsyaAllah nanti Fadli buat taklimat sikit cara saya kan. Boleh tadi? Boleh, alhamdulillah, insyaAllah. So kat sini ni apa satu benda. Ya. Baik. Saya sebenarnya insyaAllah akan datang. Sebab kita sebut sabar, tetapi kenapa untuk orang puasa, dia ada dia punya, apa dia panggil, padanan. Apa dia? As-Sha'im, As-Sabir. Padanan untuk orang berpuasa adalah As-Sha'imu, As-Sabir. Sebab siyam memang padanannya adalah sabar. So padanan siyam adalah sabar. Padanan qiyam adalah khusyuk. Bila kita bangunkan, khusyuk. Bila kita tahan, sabar. Dan apa benda ni? Ya. Saya salah cakap ke? Oh, belum tulis. Yalah. Saya takut sebab banyak sangat tulisan dari padam. Takutlah kebetulan ni yang tahun sudah Ustaz tulis tepat kat situ. Baik. Di sini adalah hati. So, amal yang dibuat oleh kita, bila dia makbul, sasarannya adalah hati. Untuk di sanalah terbinanya sabar dan khusyuk. Sebab sabar dan khusyuk itu adalah dalam hati kita. So sekarang ni, nanti insya-Allah ini yang kita akan bakal bincangkan insya-Allah, soal bagaimana kaitan antara sabar, apa definisi dia, apa dia, dan ini yang kita nak, sebab kita dah melakukan benda yang paling utama adalah as-sha'im, as-sabir, al-qa'im, al-khusyuk. Ya, jadi insya-Allah semuanya dalam hati, dan hati itulah yang akan melahirkan. Kita kata siam trigger kepada perbuatan takwa. Sebenarnya siam itu trigger hati untuk trigger perbuatan takwa. Fokusnya kepada dosa, menghindarkan daripada dosa, maksudnya daripada murka, daripada neraka. Apa maksud baik? Saya anggap penangan sikit tu membantulah belajar yang tak seberapa ni. Ada lagi yang bakal kita bincang, maknanya kita akan bincang pula tentang anatomi sabar itu. So dia punya anatomi dia juga. Khusyuk juga ada anatomi dia yang dia akan masuk dalam hati kita. Dan inilah sebenarnya, sedar atau tidak, proses yang sedang berlaku pada kita di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan.
Ya, ya. Kemuncak akhirnya adalah hati. Ya, kemuncak akhirnya adalah hati. Okey. So sini nanti kat sini apa maknanya? Apabila kita buat qiyam, apabila kita buat siam, apa kita dapat? Apabila kita buat siam, apa kita dapat? Pahala. Dan pahala ini okey, macam bersekabut kan, ya? Okey ke? Ha? Okey. Baik. Nampak ya? Pahala ini saya buat dotted line. Dia beri kesan kepada hati. Dotted line. Pahala diberi kesan pada hati. Sebab dia punya line dia adalah mana? Haji Rahim dah marah saya dah, Masya Allah ya. Nanti bila Ustaz Muhadin Ju dia buka kan, tulis di situ aja. Ramli tadi dulu jatuhkan, Masya Allah. Kim salam Ustaz Muhadin. Baik, so apa ni? Agaknya dia punya line direct daripada pahala apa dia? Syurga. Reda dulu, kemudian syurga. Okeylah, dah muat dah nak itu kan. So ini sebenarnya ini ada whole proses. Nanti saya akan cerita kenapa saya dotted kat sini, kenapa dia line clear, dan apa kesan pada hati, apa kesan pada hati kita. Ya. 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 Saya boleh confirm. Okey, baik. Nanti insya-Allah kita akan bincanglah ya. Kita akan bincang. Saya bagi dulu supaya Fadli boleh tolong buat wajah cantik sikit. Nanti paling tidak at the end kita bagilah supaya ada sikit orang kata apa? Ada hands up sikit, kita dapat rimba kan. Fadli buat cantik-cantik ya. Line bagi betul, sebab tadi ada kawan saya komplain dia kata line tak berapa betul, amal tak jelas. Jadi Fadli buat elok. Baik, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Akhir sekali ialah sebelum semua ini ya, sebelum semua ini yang the best partnya adalah Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Ini part yang paling manis, sebab Allah panggil kita. Sebab di sini Allah akan panggil kita. Part yang paling manis di situ Allah panggil kita, sebab di sini Allah akan panggil kita. Namun orang beriman dia kena lalui semua proses ini, dan insya-Allah kita akan dapati banyak. Nanti saya akan, ni ada pecahan lagi, nanti kita bincangkan lagi insya-Allah ya. Okey, cukup sekadar itu. Terima kasih semua kerana bersama dalam waktu susah ini. Ya, Allah susah ya. Ini ya. Dan aku maaf, saya pasti ini siap saya. Saya mohon maaf sangat-sangat. Ya. Sebab nanti akan ada apa yang saya cakap ni dalam hati itu, nanti dia akan pecah apa yang saya nak cakap ni.
Dan nanti insya-Allah kita harap Allah panjangkan umur kita dalam taat nanti sampailah kepada pertemuan kita akan datang. Semua yang saya kasihi, minta maaf tadi sebab saya buat apa benda semua tadi kan. Maafkan kata. Tengok ada yang tak maafkan diam. Yalah insya-Allah Haji Rahim minta maaf tadi jatuh, tadi kan tak sengaja tu Haji, bukan sengaja semangat nak tulis lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.